السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di perang Buhran. Pada 2 minggu lepas kita sebut berkenaan dengan peristiwa sahabat Nabi yang berjaya membunuh seorang tokoh Yahudi yang sangat jahat, iaitu Ka'bul Ashraf. Jadi yang mana Ka'bul Ashraf ni dia pergi ke Mekah dan dia cuba buat provokasi supaya Quraisy memerangi Nabi SAW untuk kali kedua setelah kalahnya dalam perang Badar. Jadi habislah terbunuhnya Ka'bul Ashraf. Jadi kita sambung dengan perang Buhran. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang berlaku di antara perang Badar dengan perang Uhud. Ini peristiwa-peristiwa dia. Habis cerita ni dia akan terus masuk kepada peperangan Uhud. Peperangan yang menyaksikan kekalahan umat Islam. Baik, kita tengok perang Buhran. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dar, yang kata pengarang. Perang Buhran. Dalam pergerakan peperangan ini Rasulullah SAW memimpin sejumlah 300 orang tentera. Perang ini berlaku pada bulan Rabiul Akhir 3 Hijrah. Ini nak dekat-dekat perang Uhud dah ni. Perang Uhud juga 3 Hijrah. Mereka berganjak ke suatu daerah yang disebut Buhran di Hijaz. Baginda menetap di sana sehingga habis bulan Rabiul Akhir dan awal Jamadil Awal. Sungguh pun begitu, peperangan akhirnya tidak sempat terjadi. Lalu baginda bersama tenteranya pulang semula ke Madinah. Tak jadi perang. Macam perang Tabuk jugalah. Nabi gerakkan 30,000 sahabat Nabi, tapi sampai di sana tak jadi perang. Pasal apa? Musuh jadi takut. Sambil Nabi sampai je, musuh menjadi takut, jadi musuh semua lari. Jadi tak jadilah peperangan. Baik, jadi ini Nabi gerak 300 tentera. Maknanya kita tengok Nabi SAW ni dia berusaha dengan mengikut hukum sebab dan musabab. Kalau kita ingat dalam peperangan Khandaq, Nabi SAW gali parit kan, tahun 5 Hijrah. Nabi tidaklah semata-mata bertawakal. Bila musuh nak serang umat Islam yang berada di Madinah 3,000, musuh ada 10,000, Nabi duduk kita tawakal lah. Tak, Nabi korek parit. Dia ada usaha, tuan-tuan, mesti ada usaha. Dan kita manusia ni diperintahkan oleh Allah untuk mengikut usaha, ikut sebab, dan tetap mendapat pahala. Dalam Quran beberapa kali Allah Ta'ala memuji Iskandar Zulkarnain kerana dia mengikut sebab. Fa'atba'a sababah. Tuan baca Al-Kahfi kan, Fa'atba'a sababah, maka dia mengikut sebab. Tentang kalau sakit, tentang makan ubat, dapat pahala. Semua tak sembuh je tak lain. Tentang nak cari rezeki, tentang berusaha, kerja dan sebagainya, semua dapat pahala. Kita manusia yang terikat dengan hukum sebab dan musabab. Jadi Nabi ikut perang dan Nabi duduk lama di sini. Baik, kemudian pasukan tentera perang Zaid bin Harisah, itu perang Buhran, tak jadi perang. Nabi dah pergi tapi musuh tak datang, maka tak jadilah peperangan. Kemudian pasukan tentera perang Zaid bin Harisah, ini merupakan pergerakan pasukan tentera terakhir sebelum meletusnya perang Uhud. Apa ni perang Uhud? Ianya terjadi pada bulan Jamadil Akhir 3 Hijrah. Secara kasarnya orang-orang Quraisy terus dibayangi keresahan setelah tamat perangan Badar. Tidak lama kemudian tiba musim kemarau, yang juga bererti tiba saatnya untuk memulakan perjalanan kafilah ke Syam. Inilah satu keadaan yang amat menyukarkan. Jadi mereka ni baru kalah. Tuan-tuan ingat balik punca perang pasal apa? Pasal apa jadi perang Badar? Sebab orang kafir Quraisy ni duk mengancam. Dia duduk, bila Nabi dengan para sahabat Nabi SAW sampai di kota Madinah, duduk hantar surat ancaman. Kami akan main serang, kami akan main serang mengejut, kami akan bunuh Nabi Muhammad. Nabi tak kacau dia apa, tapi dia buat surat, hantar surat ancaman.
Jadi bila mereka duk mengancam, malah mereka kacau. Kadang sekali-sekala mereka pergi serang. Ada kita sebut dah kan, dia pergi sekejap, dia pergi serang, dia pergi bunuh, dia pergi curi kambing. Dia sanggup datang daripada Mekah pergi ke Madinah yang jarak ada 500 km tu, semata-mata nak menakut-nakutkan umat Islam. Disebabkan tindakan mereka macam tu, maka turun ayat Quran, udhinal ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dibenarkan bagi orang Islam ni bertindak balas. Bila dia berperang, bertindak balas. Maka barulah Nabi dengan para sahabat mula menyekat kafilah dagang Quraisy. Yang mana Quraisy ni dia duduk bawah, dia nak berdagang di Syam, Syria. Jauh tu, jarak dia lebih 1000 km, 1000 km lebih. Itulah hidup dia. Sebab di Mekah, di bawah Arab, dia ni miskin, mundur. Jadi bila dia nak maju, dia kena pergi ke Syria. Jauh tu. Syria di bawah kerajaan Rom. Orang putih lah ni lah, Mak Saleh. Dan ni Mak Saleh tu Rom lah. Dulu Rom menguasai Syria. Jadi di Rom ni, dia pun ada banyak barang-barang moden, barang-barang yang canggih-canggih, yang hebat-hebat. Jadi orang Arab ni travel lebih 1000 km, 1500 km lebih kurang, sampai di sana untuk beli barang di sana. Beli barang di Syria, bawa balik-balik ke Mekah, jual di Mekah. Barang-barang yang tidak ada di Mekah. Itulah cara dia buat untung. Nabi SAW pun meniaga, tuan-tuan. Nabi pun sama, menempuh perjalanan ribuan kilometer. Itu hukum sebab, tuan-tuan. Nabi tak duduk saja. Sekalipun Nabi, tuan-tuan, manusia terikat dengan sebab. Jadi, tuan-tuan, sekarang ni bila mereka duk ancam Nabi, maka Nabi gerakkan tentera Nabi untuk menghalang kafilah dagang mereka. Pasal apa? Sebab mereka ni dengan kekayaan mereka, kekuatan mereka, barang dagangan mereka gunakan kekayaan ni untuk mengganggu gugat umat Islam. Maka Nabi suruh sekat kafilah dagang Quraisy sahaja. Padahal banyak lagi orang kafir lain, non-Muslim lain. Tapi Nabi tak suruh kacau. Pasal mereka tak kacau Nabi. Dia pun tak ganggu umat Islam yang berada di Madinah. Tapi Quraisy ganggu. Banyak lagi suku-suku Arab lain hidup aman damai. Nabi tak kacau mereka. Tapi Quraisy Nabi suruh sekat mereka punya barang dagangan kafilah. Sebab ini musuh. Mereka nak pergi ke Syria, mereka mesti lalu ke Madinah. Jadi mereka duk ganggu. Dan tuan-tuan pun tahu cerita dia, kita dah sebut habis dah. Maka masa nak tentera Islam nak tawan kafilah dagangan yang bawa harta yang sangat besar di bawah pimpinan Abu Sufyan. Ketika ni Abu Sufyan minta tolong Abu Jahal, Abu Sufyan dapat lari, geng Abu Jahal bertembung dengan pasukan Nabi SAW, maka jadilah perang Badar. Maka tewaslah Abu Jahal dan 70 kafir Quraisy, 70 ditawan. Tak apa, tuan-tuan, dia pendek ceritanya. Disebabkan perangai mereka lah jadinya perang Badar tu, bukan Islam. Mereka yang mula dulu, mereka yang buat provokasi. Jadi bila dah jadi perang Badar, mereka kalah pula. Itulah buat masalah. Bila buat masalah, kena atas kepala sendiri, susah hati. Inilah orang Arab kata apa? Darabani wa baka. Pukul aku, dia yang nangis. Syatamani wa syataka. Dia yang cela aku, tapi dia yang mengadu. Baik. Jadi tuan-tuan, Quraisy ni bila jadi macam ni, dia dihantui. Dia buat provokasi. Sekarang ni dia dah kalah. Sekarang ni dia dah jadi takut nak pergi berdagang. Pasal apa? Nak pergi berdagang kena melintasi Madinah. Jadi bila nak melintasi Madinah, ingat dia dah kalah berperang dengan Nabi SAW. Jadi sekarang ni nak masuk musim kemarau. Bila masuk musim kemarau, modal dia pun habis. Kan dia modal yang ada tu dia pun simpan dah. Nak pergi beli barang kat sana, bawa balik. Kalau dia tak pergi beli barang sana, meniaga, modal habis, dia gunakan untuk kehidupan dia. Jadi macam mana nak ruling duit tu? Baik, kemudian orang Quraisy telah bersetuju melantik Safwan bin Umayyah sebagai pemimpin mereka. Dia melantik Safwan bin Umayyah. Dia berkata kepada mereka, sesungguhnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya akan menghalang kafilah dagang kita. Kita juga tidak tahu apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi sahabat-sahabatnya yang tidak akan membiarkan kawasan pantai dilalui. Kawasan ni duduk lalu lah. Nak melintas pergi ke mana? Ke Syam, Syria. Sementara penduduk pantai secara keseluruhannya sudah terikat perjanjian dengan Muhammad. Kita tidak tahu jalan mana lagi yang boleh kita lalui. Jika kita terus tinggal di sini, maka modal perniagaan terpaksa kita gunakan untuk keperluan seharian. Macam inilah. Kalau kita duduk di sini juga, kita tak pergi buat bisnes, duit yang ada ni patut beli barang untuk berniaga, kita guna untuk kehidupan. Ini maksud dia, apa orang panggil,
asas perniagaan lah. Tuan-tuan berniaga, tuan-tuan dapat untung, tuan-tuan kena bahagi 3, betul tak? Ini untuk apa? Modal, betul tak kan? Modal perniagaan kena ada yang nak ruling tu. Okay, tuan-tuan nak bayar gaji pekerja dan sebagainya, betul ambil untung sikit, tapi modal kena ada. Jangan silap, ada orang dia berniaga, dia untung, berniaga cendol untung, sekali untung dia berniaga semua, esok modal dah tak ada. Habislah. Ni asas berniaga biasalah, mesti ada duit modal yang dia dah simpan untuk dia ruling bisnes dia tu. Jadi samalah dengan ini. Sekarang ni depa dah tinggal modal ya. Dah lama tak pergi ke Syria, tinggal modal ya. Kalau depa tak pergi beli barang berniaga, habis modal depa guna untuk kehidupan depa. Baik, kemudian kita akan kehabisan harta kekayaan yang telah kita kumpulkan selama ini dan tamatlah riwayat kita. Kehidupan kita di Mekah ini bergantung kepada perniagaan di Syam pada musim panas dan ke Habsyah pada musim dingin. Itulah kehidupan mereka, bergantung pada perniagaan. Masa musim panas dia pergi Syria, masa musim sejuk dia pergi ke Habsyah, beli barang dagang, balik berniaga. Baik, kemudian perdebatan yang hangat telah berlangsung antara mereka. Al-Aswad bin Abdul Muttalib berkata kepada Safwan, kita tinggalkan jalan pantai dan kita lalui jalan Iraq. Jalan lain pula. Jalan pantai belah pantai, satu lagi jalan Iraq. Guna jalan lain. Tapi jalan Iraq ni susah. Dia lagi jauh dan dia agak sukar. Tetapi melalui jalan Iraq adalah merupakan jalan yang sangat panjang dan jarang dilalui oleh orang-orang untuk menuju ke Syria, iaitu melalui bahagian timur Madinah. Orang-orang Quraisy sendiri tidak tahu akan jalan ini. Jadi Al-Aswad telah mengisyaratkan Safwan untuk melantik Furat bin Hayyan daripada Bani Bakar bin Wa'il sebagai penunjuk jalan bagi kafilah mereka. Jadi dia pun buat perancangan, tak apalah, disebabkan tak boleh guna jalan pantai, kita guna jalan Iraq di belah timur Madinah. Jalan ni lagi jauh. Tapi saya nak ceritanya tuan-tuan tengok bagaimana menggunakan akal tuan-tuan. Gunakan akal perancangan tuan-tuan, bagaimana nak merancang sesuatu. Orang Islam kena merancang, hatta orang yang menentang Islam juga dia kena merancang. Siapa lagi pandai merancang tuan-tuan, dia menanglah tuan-tuan. Sebab tu disebut at-tadbir nisful ma'isyah. Tuan-tuan kena rancang semua. Betul tak? Tuan-tuan dalam hidup tuan-tuan kena rancang semua. Rancang duit, betul tak? Rancang gaji, rancang kehidupan, rancang masa, hidup kena rancang. Ini perancangan ni berdua perah otak, macam mana nak merancang. Macam mana tentera Vietcong mengalahkan Amerika, rancangan dia kan, dia buat gali lubang. Orang pun tak sangka tuan-tuan, gali lubang jauh pula tu. Buat seram mengejut. Amerika yang ada ratus-ratus ribu pun tuan-tuan kalah tuan-tuan. Dia buat perancangan yang luar biasa. Tengok jarangkap samarnya, racun dia tuan-tuan. Ni Allah Taala bagi ni. Maksud dia umat Islam kena pakai ni. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal fikiran akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kita ada kenapa tak guna. Jadi kalau orang yang merangi Islam dia pakai kekuatan akal dia boleh kalahkan kita kalau kita tak manfaatkan dia. Itu yang Sayyidina Ali sebut, al-haqqu bila nizam yaghlibuhu al-batil bin nizam. Kebenaran yang tidak disertai dengan perancangan. Tak ada perancangan, main hentam ya, akan dikalahkan oleh kejahatan yang disusun rapi, susun elok tuan-tuan. Ingat tentera Islam ketika mana dalam perang Hunain, kan kalah kan? Kalah teruk mula-mula lah, betul menang. Antara sebab kalahnya sebab tentera Islam tu perancangan tu antaranya kerana ujub lah. Yang kedua tak ada perancangan, depa pergi je. Yang Bani Saqif ni depa rancang elok lah. Depa duduk di celah-celah gunung apa semua ni, depa ambush mengejut. Depa standby serang sungguh mengejut sehingga apa ramai sahabat Nabi yang terkorban. Maknanya semua benda siapa lagi pandai rancang, susun, sebab Allah Taala akan tanya ni, bagaimana kita memanfaatkan dan kita dipersoalkan. Saya pernah jumpa satu hamba Allah sakit gout teruk. Jadi sampai jadi bengkak-bengkak. Ada kristal kan, bengkak-bengkak, nak jalan pun tak boleh lah. Dan dia tak boleh nak sembuh. Pasal apa? Pasal dia suka makan seafood. Sotong, udang, kerang. Memang doktor tak bagi makan, tapi dia makan juga. Ubat makan lah, tapi duk makan banyak. Dan dia memang sakit teruk lah gout. Sakit teruk, bengkok habis ni. Nak jalan apa pun tak boleh. Duk sakit lagu tu, duk makan lagi. Kerang, udang, sotong makan lagi. Doktor kata tak boleh makan, dia makan juga. Tuan-tuan, tapi itulah sekarang ni pun dia habis dah lah. Dia pun dah meninggal dah tuan-tuan.
meninggal pasal gout lah. Tapi di akhirat akan dipersoalkan. Bila kita tahu tuan-tuan benda tu dah bahaya, kita kena stop lah. Betul tak? Kita dah tahu bahaya. Tuan-tuan tahu api tu membakar kan? Kenapa suar tangan dalam api? Betul tak kan? Mudah. Berdosa tak tuan-tuan kita tahu api membakar, kita suar tangan dalam api? Berdosa. Kita merosakkan diri sendiri. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anahnu mas'ula. Kita kalau kecil manis teruk, doktor dah kata dah tak boleh sekian, kita hentam juga. Kita akan dipersoalkan. Sedangkan kita tahu benda tu mudarat. Kita tahu kalau terjun dalam parit kita lemah. Kalau kita tak terbenang, kita terjun, kita akan dipersoalkan. Kenapa kita buat benda yang mudaratkan kita? Jadi pendek katalah tuan-tuan, apa benda dalam hidup kita ni kita akan dipersoalkan di akhirat nanti, terutama kefahaman. Bila kita tahu benda tu mudarat kita buat, kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila doktor dah sebut benda ni mudarat dan kita tahu makan mudarat, bila makan benda yang halal menjadi haram kerana dia boleh mendatangkan mudarat. Begitu tuan-tuan. Baik, kemudian jadi dia pun duduk bincang lah. Dia pun sepakat guna jalan Iraq. Dia pun pandai. Pandai dia pun rancang. Tak apa, kita guna jalan Iraq. Supaya apa? Selamat daripada pasukan Nabi SAW. Baik, balik kemudian ternyata khabar tentang keberangkatan kafilah Quraisy ini telah diketahui oleh orang hingga ke Madinah. Tapi orang tahu juga. Tahu juga. Maksud dia Nabi ni ada je apa, Nabi punya apa? Spy lah kita kata. Macam spy, mukhawarat dia ada yang menyampaikan maklumat. Kisahnya bermula apabila Sulais bin Nu'man telah memeluk Islam dan masih berada di Mekah. Ada seorang lelaki, dia masuk Islam dah, tapi duduk di Mekah, orang tak tahu dia Islam. Sulais bin Nu'man, dia masuk Islam tapi dia tak menzahirkan Islamnya. Jelas sebab dia duduk di Mekah. Zahirkan Islam, dia kena bunuh. Jadi dia masuk Islam tapi dia duduk di Mekah lagi. Jadi dia inilah yang menjadi apa? Kita anggap macam spy lah tuan-tuan. Menyampaikan maklumat. Dan masih berada di Mekah. Dia telah minum khamar bersama Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashaj yang belum masuk Islam ketika itu. Masa itu khamar belum diharamkan dalam Islam. Memang tuan-tuan tahu arak belum diharamkan lagi. Arak ni budaya masyarakat Arab dulu, memang mereka biasa minum arak. Arak ni ketika Nabi SAW berada di Mekah, arak belum diharamkan. Boleh minum arak, boleh minum. Bila sampai di Madinah, arak mula diharamkan sikit-sikit. Sikit-sikit, dia tak terus haram terus. Mula disebut tentang apa, arak yang apa, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Tanya tentang arak. Allah Taala sebut pada arak dan judi itu ada kebaikan, tapi keburukan dia tu lebih teruk. Tak sebut lagi tu. Kemudian turun pula ayat Quran suruh apa? Supaya apa? Menjauhi arak waktu nak semayang. Jadi sahabat minum arak lagi. Sampailah ada seorang sahabat Nabi yang jadi imam. Dia baca qul ya ayyuhal kafirun, tapi dia tersilap baca. Dia minum arak. Arak belum haram kan? Qul ya ayyuhal kafirun, kita baca la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sahabat ni dia tertinggal lah. Patutnya qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, hampa pun tak sembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma abadtum, aku tak sembah apa yang hampa sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan hampa tak sembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kami agama kami, bagi kamu agama kamu. Baik. Jadi tuan-tuan, sahabat ni dia tertinggal lah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, a'budu ma ta'budun, aku sembah Tuhan yang hampa sembah. Dia jadi macam tu. Kemudian antum a'biduna ma'bud, hampa juga sembah Tuhan yang aku sembah. Dia tinggallah, hampa sembah Tuhan aku sembah. Dan aku, diulang lagi, aku sembah Tuhan yang hampa sembah. Ulang lagi. Dia taukid tuan-tuan. Dia kuatkan. Dan hampa pula, hampa juga sembah Tuhan yang aku sembah. Bagi hampa agama hampa, bagi kami agama kami. Ada ni orang yang sibuk pasal apa? Isu kalimah Allah kan. Kalimah Allah ni kalau ikut dalam pandangan ulama tuan-tuan, dan ni bagus tuan-tuan tengok khutbah negeri Selangor kan. Baru ni khutbah negeri Selangor bagus. Di mana dia menjelaskan kalimah Allah khusus penggunaan je bagi umat Islam. Khutbah baru ni.
Selangor punya. Baguslah tuan-tuan, Selangor punya Majlis Agama Islam ni. Kalimah Allah tuan-tuan, kalau non muslim nak sebut contohnya insya-Allah. Yang ni boleh, memang tak ada masalah pun. Kan saya duduk di Kelantan, saya punya kan ada pensyarah dari Cina, dia sebut itu insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Dia boleh sebut. Kalau ada non muslim yang kita tengok dia bersin, alhamdulillah. Dia boleh sebut, tak apa. Kita tak boleh larang itu, dia boleh sebut. Penggunaan dia, maksud dia kalau dia nak sebut nama Allah tu boleh. Jadi kalau tuan-tuan pergi di negara-negara Arab pun, memang Kristian ke Yahudi mana sebut Allah pun, dia sebut Allah. Cumanya dia sikitlah, cumanya takut apabila penggunaan nama Allah itu boleh, pertama takut provokasi pada umat Islam. Contohnya dia buat tattoo kat badan dia, dia buah kat kaki. Yang ni tak boleh. Itu pertama unsur provokasi, maka kerajaan boleh cegah. Yang kedua, takut apabila ada unsur misioneri, dia nak cuba tarik orang. Kami pun sebut Allah juga. Tidak dia buat buku cetakan dia ke, dan digunakan untuk menarik ataupun memperdayakan umat Islam. Takut itu lah tu. Penggunaan yang mana dalam sudut pandangan orang Islam ni macam tak patut, dan menyentuh hati umat Islam. Kalau dia saja-saja sebut macam tu, kalau kita jumpa nak muslim lah, dia sebut pada kita kan, cantik langit yang diciptakan oleh Allah. Biarlah nak sebut lagu tu, memang betul pun. Dia sebut alhamdulillah ke insya-Allah ke boleh. Tapi penggunaan yang menimbulkan provokasi, penggunaan yang mana boleh mendakwah kepada orang Islam, penggunaan yang mana mungkin boleh menjatuhkan martabat penggunaan kalimah Allah, yang ni kerajaan perlu halang, cegah. Baik. Kemudian baik, jadi dia telah minum khamar, dia minum arak. Jadi arak ni bila ada sahabat yang jadi macam tu, yang terlupa tuan-tuan, maka turun ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu dekati sembahyang dalam keadaan kamu mabuk, kecuali sehingga kamu tahu apa yang kamu cakap. Bila turun ayat ni, maka sahabat Nabi minum arak bila? Kalau nak minum lepas zuhur, takut nanti mabuk sampai asar. Nak minum lepas asar, takut mabuk sampai ke maghrib. Nak minum lepas maghrib, takut mabuk sampai isyak. Sahabat Nabi tak ada pilihan lain kecuali minum masa bila? Minum lepas isyak. Sebab jauh. Sahabat Nabi minum lepas isyak. Jadi cerita pula tak apalah, minum arak lepas isyak. Sampailah satu kisah ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang paling hebat memanah, paling hebat, yang salah seorang yang mendapat jaminan syurga kan, al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia minum arak dengan kawan dia di kalangan Ansar. Tengah minum arak, bila minum arak mabuklah tuan-tuan. Masa mabuk dia cakap merapu. Bila cakap merapu, dia baca syair yang menghina kaum Ansar. Syair jahiliah dulu sebelum masuk Islam. Dia ada syair-syair yang merendahkan kaum Ansar. Bila kaum Ansar dengar Sa'ad bin Waqqas baca syair yang menyentuh perasaan dia, seorang lelaki Ansar ambil tulang hempuk atas kepala Sa'ad bin Waqqas, berdarah kepala dia. Sa'ad bin Waqqas mengadu pada Nabi, maka turun ayat Quran, innamal khamru wal maisru wal ansabu wal adlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, haram terus. Jadi arak, judi, tenung nasib, berhala dan arak kan, ini adalah rijsun, najis, daripada perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhilah dia. Baik, jadi haram terus Jadi ayat ni turun masa bila? Sebelum arak diharamkan. Itu yang dia minum arak lagi tu. Nuaim telah mabuk dan tanpa disedari dia telah membuka rahsia secara terperinci tentang kafilah dagang Quraisy yang akan menggunakan jalan baru. Jadi Nuaim ni dia bukan Islam. Yang Islam siapa? Yang Islam adalah sahabat Nabi ni, Sulaih. Mana apa dia? Sulaih bin Nu'man. Sulaih bin Nu'man Islam. Sahabat dia bukan Islam. Sahabat dia ni mabuk, maka dia cakap, dia cerita tuan-tuan, yang kafilah dagang Quraisy akan pergi menggunakan jalan Iraq. Sulaih yang mendengar berita tersebut segera menemui Nabi SAW dan menceritakannya. Sulaih ni bagus. Sulaih ni tuan-tuan, bila dia dapat je maklumat ni, Sulaih bin Nu'man ni, dia dapat maklumat ni, dia terus gerak 500 km pergi ke Madinah nak bagi tahu Nabi SAW bahawasanya Quraisy dah guna jalan lain, jalan yang jarang dilalui, iaitu di Iraq. Baik, kemudian
Apabila mengetahui hal itu, Nabi SAW telah mempersiapkan pasukan yang terdiri daripada 100 prajurit berkenderaan yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, tuan-tuan tahulah, satu-satunya sahabat Nabi yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Sahabat Nabi ada 114,000. Sahabat Nabi yang namanya diabadikan dalam Quran Zaid bin Harisah lah. Falamma qada Zaidum minha watara, apabila Zaid menceraikan isteri dia, iaitu Zainab binti Jahshin, zawajnakaha, satu-satunya isteri Nabi yang Allah kahwinkan. Isteri Nabi yang lain yang kahwinkan wali-wali dia. Satu-satunya manusia yang Allah kahwinkan, Allah yang kahwinkan Zainab binti Jahshin. Nabi kahwin, Allah kahwinkan Zainab binti Jahshin setelah habis iddah dia dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu turun kahwinkan Nabi dengan Zainab binti Jahshin. Dia ada sebab lah, sebab Zaid bin Harisah ni disebabkan dia ni sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang panggil dia apa? Zaid bin Muhammad. Puncanya Zaid bin Harisah ni hamba yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad untuk khidmat untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad layan dia baik sungguh. Walaupun dia hamba, tapi Nabi layan ni sebaik mungkin. Sehingga kan apa, bila keluarga Zaid bin Harisah datang ke Mekah nak beli balik Zaid, nak bebaskan, Nabi kata kat keluarga Zaid bin Harisah, pi jumpa Zaid bin Harisah, tanya dia nak duduk dengan aku ke, kekal di sini, ataupun dia nak ikut hampa. Kalau Zaid bin Harisah pilih nak ikut hampa, ambil free je, bebas free, tak payah banyak. Bila keluarga dia, mak ayah dia jumpa Zaid bin Harisah, tanya nak ambil, bebaskan dia, Zaid memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita akhlak Nabi ni baik sungguh. Masa ni tak jadi Nabi lagi, tapi sangat baiknya akhlak Nabi ni, sampai Zaid yang tak ada hubungan apa dengan Nabi ni pilih Nabi berbanding keluarga dia. Disebab kejadian itulah orang Arab panggil dia apa? Zaid bin Muhammad. Pasal apa? Dia mengutamakan Nabi lebih, masa ni tak jadi Nabi lagi, akhlak Nabi yang mulia, dia mengutamakan Nabi Muhammad lebih daripada keluarga dia. Maka orang panggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Maka Allah Ta'ala tegur, tak boleh. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Walaupun Nabi Muhammad tu insan paling mulia, tak boleh nasabkan orang lain pada Nabi Muhammad. Kata Allah, panggillah mereka dengan nama bapa mereka. Itu yang lebih adil di sisi Allah. Dia asalnya panggil Zaid bin Muhammad, ubah balik Zaid bin Harisah. Tak boleh Zaid bin Muhammad. Baik, kemudian jadi Zaid bin Harisah, Zaid mempercepatkan perjalanan agar dapat menghalang kafilah Quraisy secara tiba-tiba, cepat. Ini hukum sebab lagi. Berdoa sambil berusaha, tuan-tuan. Bukan semata-mata berdoa, berdoa dan berusaha. Cepat-cepat bergerak. Zaid bersama pasukannya menetap di Qardah dan berjaya menguasai kafilah dagang Quraisy. Safwan sama sekali tidak mampu mempertahankan kafilah dagangnya. Dia bersama rombongan kafilahnya tiada pilihan lain kecuali melarikan diri tanpa melawan sedikit pun. Bila sampai je tentera Zaid bin Harisah, dia pun tak boleh buat apa, lari. Bila lari, maka Nabi SAW berjaya menawan kafilah dagang mereka. Pasal apa Nabi halang? Pasal dia pun memang duk mengancam Nabi SAW untuk merangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian pemandunya bersama dua lagi ahli rombongan yang lain telah tertawan dalam hal ini. Safwan lari, tapi dia punya pemandu dan ahli yang lain kena tawan. Orang-orang Muslim memperoleh harta rampasan yang jumlah yang amat banyak. Ianya merupakan emas dan perak yang menilai mencapai ratus ribu. Banyak ni. Kalau 100,000 dinar banyak mana? 1,000 dinar, tuan-tuan. Lah ni emas tengah mahal. Saya ingat 1,000 dinar mungkin dah cecah 1,500. 1,500 satu dinar. Satu dinar 1,500. Kalau 100 dinar 1.5 juta. Lebih kurang 1.5 juta. Itu kalau 1,000 dinar. 100,000 dinar, lagi banyak lah, tuan-tuan. Satu jumlah yang sangat besar. Kenapa dia dapat emas saja? Emas dan perak. Sebab dia pun tak beli barang lagi. Dia pun pergi nak beli barang. Masa balik pada Mekah, kalau dia balik daripada Syria, balik barang, macam-macam barang dagangan, unta lah apalah. Tapi yang ni dia pun baru nak pergi daripada Mekah ke Syria, bawa duit lah. Pasal nak beli barang dari sana, dapat barang bawa balik main sini, bawa balik ke Mekah, jual di Mekah. Jadi dalam perjalanan nak pergi tu bawa duit yang banyak. Baik, jadi berjaya ditawan. Yang nilainya mencapai 100,000. Rasulullah membahagikan harta rampasan itu kepada semua ahli pasukan. Setelah mengambil 1/5 daripadanya, kemudian Furat bin Hayyan telah meluk Islam di hadapan Nabi SAW. Jadi Nabi ambil 1/5. Ini kita sebut dah, daripada ghanimah harta rampasan perang, Nabi ambil 1/5. Fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Jadi Nabi SAW, inilah peruntukan ni lah, daripada wang negara dia ada peruntukan untuk pemimpin. Itu yang ijtihad tu. Pemimpin-pemimpin ahli parlimen, DUN, dia ada peruntukan dia. Tapi berpada-padalah
Janganlah banyak sangat, sedangkan rakyat susah. Yang ini akan dipersoalkan di akhirat. Nabi ada peruntukan ni, 1/5. Baik, kemudian sebab tu kita sebut Nabi miskin ke kaya? Nabi kaya, tapi cara hidup Nabi SAW, Nabi pilih hidup sederhana. Walaupun Nabi boleh bermewah-mewah, tapi Nabi pilih hidup yang sederhana. Baik, kemudian yang Furat bin Hayyan telah Islam di hadapan Nabi SAW. Kejadian ini merupakan bencana yang besar yang menimpa Quraisy setelah perang Badar. Mereka semakin resah dan gelisah dan sedih. Dah kalah perang Badar, kena pula yang ni, kalah lagi. Ini jatuh ditimpa tangga lah tuan-tuan. Itu kita kata sepatutnya jangan ganggu umat Islam. Hidup ni tuan-tuan, hidup ni mudah, tapi dia jadi susah bila kita susahkan dia. Quraisy kalau dia tak ganggu Nabi SAW, tak kacau sahabat Nabi, tak jadi macam ni. Ada orang sebut life is simple kan. Hidup ni simple je. Hidup ni tuan-tuan boleh tidur, tuan-tuan ada tempat, tuan-tuan ada makan, tuan-tuan ada rezeki, cukup pakaian, cukup tuan-tuan. Itulah kehidupan. Tapi kenapa hidup menjadi susah? Kadang-kadang kita cari masalah. Kadang benda yang tak perlu kita nak beli, duit tak ada, nanti dah berhutang, dah mula susah. Kadang-kadang kita duk elok-elok, kita bercampur urusan yang bukan urusan kita, kita jadi bermusuh dengan orang lain. Hidup ni mudah saja, tapi kita rumitkan dia, kita susahkan dia, kita buat benda-benda yang menyusahkan kita. Sebab tu hidup ni benda yang tak perlu, tak ada kaitan dengan kita, tarkuhu ma la ya'ni, kita tinggal benda-benda yang tak ada manfaat bagi kita. Jadikan hidup kita ni simple je tuan-tuan, mudah je. Kita ada masa untuk berzikir, makan, tidur tuan-tuan, dan masa untuk mendekatkan diri pada Allah, sudah tuan-tuan. Benda yang tak ada dengan kita yang ambil tahu tuan-tuan, buat masa, buat apa? Jadikan dia simple saja. Tu Nabi sebut kan. Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi sebut man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, barang siapa yang bangun pagi sihat. Tuan-tuan mau sihat je, tuan-tuan tak sampai sini sihat. Sebab apa tuan-tuan? Ramai je orang sakit kat hospital tu. Pergi hospital, macam-macam penyakit ada. Hospital Teping macam-macam penyakit ada. Hospital Pulau Pinang macam-macam penyakit ada. Semua hospital tuan-tuan punya ramai orang yang sakit tuan-tuan. Ramai tuan-tuan, ribu-ribu, ni kira Malaysia belum kira seluruh dunia lagi. Tapi tuan-tuan sihat. Satu. Yang kedua, aminan fi sirbih, rasa aman di rumah dia. Tuan-tuan duduk rumah tuan-tuan, tuan-tuan tak takut orang nak main bunuh tuan-tuan ke, alung main nak kutip hutang ke, nak kena tangkap ke, penjenayah kan. Tengok penjenayah tuan-tuan, pernah tengok cerita penjenayah, dia buat jenayah duk lari sana sini, pasal apa? Takut polis tangkap dia. Yang pergi buat jenayah pasal apa? Buat jenayah pasal apa? Kan dah susah, duk takut polis tangkap dia. Jadi duk susah hidup dia dalam apa? Dia takut bayang-bayang sendiri. Kalau hang tak buat jenayah, hang kan tak takut. Jenayah menghantui dia. Saya lari sana sini. Ada saya baca satu tu, dia hutang alung, hutang banyak tak bayar. Pindah ranah takut alung tangkap, potong tangan dia, bunuh ke, lempak dalam Sungai Kelang ke, dia takut. Yang hang buat hutang buat apa? Susah hidup. Nampak? Jadi tuan-tuan, aminan fi sirbih, tuan-tuan semua aman. Tuan-tuan tak ada takut orang nak main tangkap tuan-tuan ke, bunuh tuan-tuan ke, tak. Tuan-tuan tak kepala tidur tuan-tuan. Wa indahu qutu yaumih, ada makan hari ni. Tuan-tuan ada makan hari ni tuan-tuan? Ada makan? Tak ada makan tu? Oh sian, nanti pergi makan. Baik, tuan-tuan ada makan kan, cukup. Wa innahu tu fa ka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah telah dibentangkan baginya dunia. Saudara kita yang berada di Palestin tak aman di Gaza, bukan cukup makanan, tak cukup, dia banyak sekatan, penjara besar Gaza tu, banyak benda tak cukup, kurang sana kurang sini. Tuan-tuan ada makan sedap, macam-macam boleh makan. Orang mati di dunia ni berjuta mati pasal lapar mati di Somalia sampai sekarang tuan-tuan, mati kerana lapar sampai sekarang, masih ada yang mati kerana lapar. Tuan-tuan ada makan. Kita telah dibentangkan bagi kita dunia, tapi kita susahkan hidup kita. Tidak, pasal apa? Nak puaskan nafsu. Tidak, kita dah ada elok dah macam ni, kita pergi hutang, beli ni beli tu, pening, tak boleh nak bayar. Kita dah okey dah, kita pergi ambil tanah orang. Tidak, ada orang dia ambil tanah orang dia pergi buat kebun, itu bergaduh. Ada setengah orang tanah masjid, tanah apa, tanah wakaf masjid. Kalau masjid bagi tak apalah, masjid bagi buat tak apalah. Ni masjid surau tak bagi, dia pergi ambil kat dia, dia pergi ambil, dia buat bertembung, bergaduh dia dengan surau dengan masjid. Masjid kata pasal ambil, bertembung pula kan, bertembung lah. Padahal boleh je hidup, tapi pasal apa? Nak lebih mewah. Susah lah tuan-tuan.
Tu orang tua kata apa? Ikut hati mati, ikut nafsu lesu, ikut rasa pada-padalah. Pada-pada. Kemudian mereka tiada pilihan lain kecuali, saya habiskan, membuang jauh-jauh keangkuhan dan kesombongan mereka, lalu berdamai dengan orang-orang muslim, atau berperang dengan habis-habisan untuk mengembalikan kejayaan mereka yang lampau dan menundukkan kekuatan orang muslim. Dia boleh je damai dengan Nabi, selesai, boleh pergi berdagang, betul tak? Yang penting jangan berperang. Tapi dia tak mau, dia ambil pilihan yang kedua. Akhirnya mereka tekad untuk mengambil cara kedua ini, di mana mereka mengambil keputusan untuk membalas dendam. Mereka tak berdamai. Kalau mereka berdamai dengan Nabi SAW, Nabi maafkan mereka. Yang penting jangan perang, jangan serang Nabi, jangan ganggu Nabi. Mereka boleh pergi berdagang free of charge, orang tak kacau lah. Tapi mereka tak mau berdamai. Pasal apa? Sombong. Jadi pilih keluar pilihan yang kedua, keputusan untuk membalas dendam. Mereka segera melakukan persiapan pertempuran untuk menghadapi orang-orang muslim. Maka terjadilah perang Uhud yang agak tragik. Tuan-tuan tahulah, perang yang mengorbankan yang dahsyat lah. Nabi mimpi, sebelum kalah tu pun Nabi mimpi dah. Nabi dah nampak dalam mimpi Nabi SAW, yang Nabi hayun pedang Nabi kemudian patah. Nabi tahu umat Islam kalah perangan ni. Kemudian Nabi hayun lagi, kita nampak pedang Nabi sombeng. Maka Nabi tahu di kalangan ahli bait dia akan ada yang terkorban, iaitu Hamzah, yang Nabi sangat sayang pada dia. Jadi Nabi tahu kekalahan tu, kekalahan dah nampak dah. Tapi setelah tu menang. Dia memang kalah dari segi moral. Syahid 70, daripada 700 syahid 70. Sebab dia macam ni lah, bila orang tentera Islam dah teruk, lepas tu tentera kafir tu balik. Masa balik tu tentera Islam kejap lagi dia, tuan-tuan, sebab tak mau tunjuk kalah. Kemudian dia berkumpul pula di satu tempat. Nabi hantar lagi sahabat pi halau dia balik. Quraisy ada lagi ramai 3,000. Bila mai sahabat Nabi ni pergi halau dia lari balik. Dari segi moralnya macam Quraisy menang lah, pasal dia bunuh 70 sahabat Nabi, seolah-olahnya. Tapi depa balik tu dengan dalam keadaan mereka dihalau oleh tentera Islam. Tentera yang halau depa balik, sebab Nabi tak mau nampak moral tu kalah, Islam tu lemah. Dah kalah tak boleh buat apa. Baik, habis tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع محمد تفرقنا وبعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مترودا. وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.